Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Izzati binti Agil bersama rakan penulis Dr. T.S. Muhammad Effendi Iwan bin Muhammad Matore dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu Amalan Berfikir Aras Tinggi, satu tinjauan terhadap pelajar Kolej Vocational di Malaysia. Bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ke arah usaha berterusan dalam memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menggariskan 6 aspirasi yang perlu dicapai oleh setiap pelajar untuk bersaing di peringkat global, iaitu kemahiran dewa bahasa, etika, kemahiran memimpin, kemahiran berfikir, identiti sosial dan pengetahuan kerohanian. Garis panduan ini telah bertujuan melahirkan kualiti modal insan yang seimbang meliputi aspek rohani dan jasmani, juga kecerdasan emosi dan intelek, berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan yang diterapkan sepenuhnya dalam kurikulum kebangsaan. Dalam menzahirkan generasi abad ke-21 dalam era industri 4.0 yang boleh mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran komunikasi, perlulah ada bagi setiap pelajar. Seiring peredaran masa, kurikulum kebangsaan juga dirangka bagi melahirkan generasi masa depan Malaysia yang berkualiti. Berpengetahuan serta mengetahui kemahiran digital merangkumi pembelajaran abad ke-21 yang membolehkan pelajar menguasai kemahiran berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif. Berfikir aras tinggi adalah keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan dan nilai dalam membuat penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Taksonomi Bloom yang telah ditambah baik oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 telah mengelaskan 6 aras bagi pengukuran kognitif. Menurut beliau, aras pemikiran atau level of thought process hanya boleh dilahirkan dengan penggunaan objektif pengajaran aras tinggi, merangkumi aras menganalisis, menilai dan mencipta. Justru, kemahiran berfikir aras tinggi mula diterapkan dalam kurikulum kebangsaan, KBSR dan KBSM oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semenjak tahun 1994 telah diperbaharui pada tahun 2014 dengan menggalakkan pelajar menggunakan pemikiran pada tahap yang tinggi melalui model kemahiran berfikir. Model kemahiran berfikir melibatkan proses penakulan strategi berfikir membolehkan individu membuat keputusan serta menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif dan kritis. Meskipun Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan pelbagai insentif pembelajaran kebat menerusi pembelajaran sepanjang hayat dan inovasi pembelajaran menerusi teknologi dan STEM, namun, aplikasi dan amalan berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar masih di tahap sederhana dalam konteks penyelesaian masalah terutama dalam subjek matematik dan sains. Tambahan pula, pembelajaran kendiri secara dalam talian dalam sistem pembelajaran yang dijalankan di seluruh dunia akibat penularan COVID-19 menyebabkan kesukaran perbincangan dan merendahkan motivasi pelajar yang juga mempengaruhi keupayaan kebat dalam pembelajaran. Matlamat pendidikan TVET adalah ke arah pembentukan jati diri dan melengkapkan pelajar dari sudut kemahiran teknikal. Kemahiran berfikir aras tinggi merupakan kemahiran utama bagi pelajar TVET berfikir secara inovatif, kreatif dan kritis yang melengkapkan pelajar sebagai pekerja mahir menghadapi persaingan dunia kerjaya di masa akan datang. Namun, tinjauan berbentuk data empirical terhadap kebat dalam kalangan pelajar TVET masih terhad dan terbatas. Kajian ini adalah penting bagi menilai sejauh mana keupayaan dan pengaplikasian kebat di kalangan pelajar TVET dalam konteks pelaksanaannya di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kajian ini bertujuan mengenal pasti aspek amalan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar-pelajar kolej vocational merangkumi keupayaan berfikir aras tinggi, kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif, dan kemahiran berfikir secara kritis dan menakul. Reka bentuk kajian ini adalah menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif dan berbentuk deskriptif, dijalankan secara tinjauan
yang melibatkan seramai 86 orang responden dalam kalangan pelajar kolej vokasional sekitar Negeri Sembilan yang telah dipilih secara persempelan rawat mudah menggunakan instrumen soal selidik. Soal selidik mengandungi 15 item dan menggunakan skala Likert 5 mata. Instrumen telah mematuhi nilai kebolehpercayaan yang munasabah bagi kesemua konstruk hebat dengan nilai alfa Krombach 0.68 hingga 0.75. Analisis data kajian dijalankan secara deskriptif yang dipersembahkan dalam bentuk jadual dan graf melalui nilai peratusan, frekuensi dan mean. Dapatan demografi pelajar mendapati 71 responden adalah berasal daripada kawasan bandar dan seramai 29% responden adalah tinggal di kawasan luar bandar. Manakala 70% responden adalah lelaki dan 30% adalah responden di kalangan pelajar perempuan. Terdapat 5 kelas mewakili 5 kohort pengambilan pelajar di kolej vokasional iaitu melambangkan 41% daripada keseluruhannya adalah daripada responden 2 diploma. Manakala 22% adalah di kalangan responden kelas OJT. 21% mewakili kelas 2 SVM dan juga 8% mewakili 1 DVM dan 1 SVM. Ini menunjukkan taburan pelajar diploma mendominasi kajian ini dalam menjawab soal selidik. Menurut keupayaan pelajar dan kemahiran berfikir secara aras tinggi dan pembelajaran, hasil analisis mendapati 63% pelajar tidak pasti dalam aktiviti pembelajaran kendiri dan seramai 55% pelajar juga tidak pasti dalam mengolah semula pembelajaran dalam bentuk peta minda. Penilaian ini melaporkan pelajar masih ragu-ragu kebolehan kebat mereka dalam pembelajaran self-learning dan pembelajaran yang berbantukan peta minda. Dalam mengukur keupayaan kemahiran berfikir aras tinggi dan aktiviti pembelajaran, didapati pelajar sangat berpotensi dalam menggunakan aplikasi digital dan komputer dalam pembelajaran. Kerana aktiviti tersebut mendapat kesepakatan yang tinggi daripada semua pelajar iaitu 82% bersetuju dengan penggunaan aplikasi digital dalam pembelajaran, manakala 58% pelajar juga bersetuju dengan pembelajaran yang menguji minda. Secara keseluruhannya, purata mean adalah 3.52, menunjukkan keupayaan pelajar dari sudut kemahiran berfikir aras tinggi adalah masih pada tahap yang sederhana. Dapatan analisis kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif di kalangan pelajar secara keseluruhannya mendapati bahawa pelajar bersetuju mereka mempunyai keupayaan berfikir secara kreatif dan inovatif di mana kesemua item mendapat peratusan setuju melebihi peratusan tidak setuju dan tidak pasti. Di mana kesemua item memperoleh pencapaian persetujuan 67% bagi mempunyai daya saing yang tinggi, 52% kemahiran inovasi dalam pembelajaran, 64% kemahiran mengeluarkan idea-idea dan cara inovatif, 62% bagi melakukan pertimbangan yang bijak, 58% bagi kemahiran membuat kesimpulan yang baik dan 53% bagi pelajar mengekstrak idea-idea yang penting. Namun, purata bagi peratus keseluruhan dan purata minimum bagi 55 item adalah 3.71 menunjukkan nilai pada tahap yang masih sederhana. Manakala dapatan kebat pelajar dalam keupayaan mereka berfikir secara kritis dan membuat penaklukan dilaporkan pada jadual ini menunjukkan bahawasanya kesemua item memperoleh peratusan persetujuan melebihi 50%, iaitu 62% bagi kemahiran mencari penyelesaian alternatif, 75% terhadap keupayaan berkomunikasi secara berkesan, 66% kepekaan terhadap perkembangan sekeliling dan 60% pada memberi penyelesaian kepada perbincangan berkumpulan. Hanya pada item D12 iaitu keupayaan pelajar menimbulkan persoalan yang tepat pada suatu perkara yang tidak jelas dalam pembelajaran yang membawa peratusan persetujuan yang rendah iaitu 49%. Purata mean bagi keseluruhan item adalah 3.65 bagi domain kebat, kritis dan menakung menunjukkan pencapaian terhadap domain ini juga adalah pada tahap yang sederhana.
Secara keseluruhan, amalan KEBAT di kalangan pelajar kolej vokasional dari segi keupayaan KEBAT, KEBAT secara kreatif dan inovatif, dan KEBAT secara kritis dan menakul didapati masih pada tahap yang sederhana. Rata-rata pelajar ini masih dilihat tidak pasti dalam melihat secara kendiri keupayaan mereka dalam elemen-elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Ini menunjukkan amalan KEBAT masih belum menjadi kebiasaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kolej vokasional. Keadaan ini adalah berdasarkan pengamalan KEBAT dalam gaya pembelajaran di kalangan pelajar vokasional ini masih dilihat tidak memberangsangkan dan masih pada tahap permulaan. Namun, maklum balas pelajar mengenai aplikasi digital dalam pembelajaran adalah tinggi. Ini menunjukkan keupayaan pelajar menggunakan aplikasi digital adalah sangat tinggi dan ia boleh dijadikan sumber utama bagi guru-guru menyampaikan pembelajaran KEBAT secara sekolah perlu mengatasi jurang teknologi dan kekurangan antara sekolah bandar dan luar bandar dengan menaik taraf sistem web dan internet di sekolah-sekolah, memaksimumkan penggunaan teknologi digital dan komputer dalam pembelajaran. Kaedah PBL, Problem Based Learning, POPBL, Project Oriented Problem Based Learning, pembelajaran berasaskan masalah berorientasikan projek dalam proses pengajaran dengan mempelbagaikan proses inovasi dan reka bercipta dalam pengajaran. Meningkatkan peranan ibu bapa dan masyarakat dalam membentuk generasi berilmu dengan memperbanyakkan talk dan seminar keibubapaan dalam membentuk KEBAT di rumah. Kajian ini adalah salah satu kajian yang menyumbang kepada kajian dalam pendidikan TVET. Di samping itu juga, data kajian ini boleh menjadi rujukan kepada bahagian pendidikan teknik dan vokasional merangka program-program peningkatan dan kecemerlangan pelajar yang menjurus kepada budaya pemikiran kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan pengajaran di kolej vokasional. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.